Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. 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 Ya Allah, berkatilah penghulu kami Nabi Muhammad al-Mustafa dan keluarganya serta sahabatnya dari dunia hingga ke syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, andainya hati kami masih keruh, Engkau jernihkanlah. Andainya jiwa dan hati kami masih bengkok, Engkau luruskanlah. Andai hati dan jiwa kami masih hitam, pekat, kotor, Engkau sucikanlah ya Allah. Andai hati dan jiwa kami masih longgar, Engkau kejapkanlah. Andai hati dan jiwa kami masih kosong, Engkau isi dan penuhilah dengan ilmu dan cahaya cinta padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andai kami jauh dengan jalan masjid-Mu, dekatkanlah ya Allah. Bukakanlah langkahan abang-abang, pakcik-pakcik yang semayang maghrib tadi ramai, patah balikkan mereka ya Allah. Pusingkan kaki mereka ya Allah, sampai mereka tak ada jalan, lepas balik semayang syak pun boleh jalan. Amin, amin. Saya iman sungguh. Okey, ustaz buat apa yang kami tak ada jalan ni? Alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan pengerusi, jawatan kuasa yang sentiasa dijaga dan dipelihara serta diperkasa oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan yang nama disebut hadir, tuan-tuan dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kehadiran dan ketibaan kita adalah satu mahar yang mahal harganya. Misalnya ada Sayyidina Muhammad, orang yang bercita-cita untuk menggenggam dan bertemu dengan taman syurga di syurga, dia kena belajar untuk berjinak-jinak dengan taman syurga, cawangan dunia. Orang yang nak tukar iPhone 14 Pro yang macam saya punya, orang yang nak tukar phone baru, smartphone baru, dia mesti berjinak-jinak dengan sistem iPhone supaya bila phone tu keluar, dia tidak kekok untuk menggunakan apps iPhone.
Itulah perumpamaan orang yang kadang-kadang jagang-jagang singgah taman syurga di dunia yang bernama rumah Allah. Mana mungkin dia akan dijinak ditemukan dengan taman syurga, sebab di dunia pun hang tak bisa. Maka di syurga Allah akan jauhkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dah biasa dengan taman syurga cawangan dunia, insya-Allah Allah akan biasakan dengan taman syurga yang haqqan haqqa, yang sebenarnya. Amin. Tuan-tuan, tajuk khutbah saya. Khutbah tadi. Tajuk kuliah kita malam ni insya-Allah sihir Dajjal versus teknologi. Dia tajuk kuliah kita tu. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Saya nak mulakan perjalanan perkongsian kita malam ni satu pengembaraan zaman. Bila sebut tentang teknologi, bila sebut tentang sihir, saya sebut dulu key point. Saya sebut dulu antara benda penting yang saya nak highlightkan malam ni. Apakah ada kaitan dengan teknologi-teknologi yang ada hari ini yang telah menyebabkan kita semakin hanyut dan larut dalam keduniaan? Apakah kita sedang dibius oleh teknologi, dan sebenarnya siapakah pengasas teknologi akhir zaman ni yang menyebabkan kita tak kenal masjid, kita tak kenal Quran, kita jauh daripada alim ulama? Why? Kenapa? Semakin canggih telefon aku, semakin lambat subuh aku. Semakin canggih telefon aku, semakin lambat aku main masjid. Semakin canggih dan mahal kereta aku, semakin tak nampak muka aku di masjid. Why? Teknologi telah menyebabkan kita makin jauh. Adakah kita sedang berada dalam zaman Dajjal? Apa kaitan teknologi dengan sihir Dajjal? Sedangkan kita faham, Dajjal bila dia main memang menjauhkan daripada akidah tauhid. Dajjal tujuannya memang membawa propaganda untuk menjauhkan yang dekat, membengkokkan yang lurus, mengeruhkan yang jernih, menghitamkan yang putih. Jadi nak cerita dia tuan-tuan, permulaan zaman ni ketika mana sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah Allah sebut pada malaikat. Zaman ni tuan-tuan, dia bermula dengan rosak dan dia berakhir dengan rosak. Starting dunia ni sebelum zaman Nabi Adam tercipta, dunia ni dah rosak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Wahai malaikat, aku nak cipta seorang penerus, seorang penyambung, seorang wakil, seorang representatif yang namanya khalifah, yang namanya manusia di atas muka bumi. Apa reaction pertama malaikat? Jangan ya Allah, kami takut manusia yang engkau nak cipta nanti mereka akan wa yufsidu wa yasfikud dima. Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan bergaduh, mereka akan bermusuh, mereka akan bercakaran, mereka akan bermusuhan. Jangan ya Allah, kami dah tengok, dah ada evidence dan bukti. Malaikat tengok. Maksudnya, kenapa malaikat kata kami tak mau ada lagi makhluk yang akan datang, iaitu manusia, yang buat kerosakan? Maksud dia, sebelum Nabi Adam, bumi ni dah ada penghuni, dan yang penghuni itu yang telah merosakkan bumi. Who are? Siapakah mereka? Muslimin dan muslimat rahmatullah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mufassirin dalam membincangkan tentang usia bumi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada dua makhluk yang menghuni dan mendiami. Makhluk ni yang pertama jin, yang kedua binatang besar, aneh, yang saiz dia besar. Binatang tu dia tidak secomel dan tidak semanis Ustaz Manis. Dia heavy duty. Sebab tu tuan-tuan tengok filem Jurassic Park, tuan-tuan tengok Star Wars, tuan-tuan tengok Alien, cerita-cerita yang tentang raksasa, yang UFO, tentang binatang besar. Tuan-tuan, Hollywood dia buat cerita, sebahagian dia adalah ahli kitab. Cerita filem fiction orang putih ni berdasarkan apa yang mereka faham tentang bumi. Jurassic Park adalah dinisbahkan kepada makhluk pertama yang Allah buat sebelum Nabi Adam. UFO, Star Wars Generation, Jack Generation, dia merujuk kepada
perang bintang yang disebut oleh ulama akhir zaman, dia adalah pertanda awal berlakunya perang Armageddon ataupun perang dunia ketiga. Bintang akan berguguran. Star Wars, UFO nak bagi tahu bintang akan berguguran dalam hadis Al-Malahin Al-Fitan. Sebab tu orang putih buat filem, dia ada nilai akhir zaman dalam tu. Tuan-tuan jangan tengok saja, absorb sesuatu. Benda apa ni dia nak bagi tahu kat aku ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Jurassic Park makhluk besar yang hidup di atas muka bumi Allah. Tapi kenapa mereka tak boleh survive? Dua makhluk melakukan kerosakan. Okay, itu point saya. Apa yang mereka bawa ni? Muslimin dan muslimat rahmatullah, jin yang berasal makhluk di dunia ni dia ada tiga yang besar. Tiga kategori makhluk terawal yang paling ramai mengikut ranking dan mengikut seniority. Kekananan. Yang paling kanan malaikat. Satu jin bersamaan dengan 9 malaikat. Satu nisbah 9. Dua ranking dia jin. Daripada jin lahirlah iblis intonic, syaitan intonic, jin intonic. Ramli buat filem memang nilai dia tinggi. Hak kita hak gelak-gelak ni tak dapat apa pun. Pada nilai agama yang dibawa oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee sangat banyak dalam filem-filem dia. Pecahan jin. Yang ketiga manusia. Satu manusia bersamaan dengan 9 jin. Satu jin manusia dengan jin, satu nisbah 9. Manusia jin dengan malaikat, satu nisbah 9. Jadi manusia dan malaikat satu nisbah 18. Twice, dua kali ganda. Kita tak mau cerita yang tu. Nak cerita kenapa dinosaur ataupun makhluk yang besar tak boleh survive. Dan dia ada kaitan dengan cuaca dan strok haba. Please listen carefully. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi kita, jasad manusia kita ni di bumi, di Bima Sakti, galaksi planet bumi, kita boleh hidup dengan menggunakan gas O2, oksigen. Berapa persen? Just 21%. Makhluk-makhluk dalam air, laut, dia tak menggunakan oksigen. Sebab tu tuan-tuan tengok geng-geng scuba diving, geng-geng divers, geng-geng yang snorkeling, penyelam-penyelam antarabangsa, oksigen punya tangki tank tu 21% je. Balance dia apa? Nitrogen. Sebab di dasar laut manusia tidak menggunakan nitrogen. Sebab tu bila kita turun, oksigen menipis, kita akan die. Bumi pernah ada tuan-tuan, dicatatkan kita sekarang oksigen kita 21%. Itu secara teori dan praktikal. Tuan-tuan, bila saya sebut oksigen, apa yang tuan-tuan ingat? Zaman Covid, ada 4 benda yang kita sangat dekat menjadi kawan rapat. Yang pertama, mask. Yang kedua, ngatang tu, sanitizer tu. Sanitizer ni, tanya lah ni, semua tak kenal dah. Oh, sanitizer? Apa tu? Amboi sombongnya. Dulu ni tak ada sanitizer, tak boleh hidup. Takut, sanitizer, mask. Kena saman 1,000. Tak ada sanitizer dengan tak ada mask. Sampai orang macam balik pulau, ada orang dia nak scan kepala dia. Tersilap ambil botol sanitizer. Pergi ambil botol sanitizer, pergi scan masuk dalam mata. Dia tembak tadi, Pak Long, itu bukan scan, itu sanitizer. Aduh ustaz, sakit. Pasal apa cerita elok? Dia tak tulis. Time tu kira kita kelam kabut, tak kenal sanitizer mana ni. Saya nak cerita tuan-tuan, yang keempat adalah oximeter. Itu penyukat oksigen. Dulu saya yakin rumah tuan-tuan oximeter duduk kat ruang tamu, benda penting. Rasa kurang sikit sesak nafas, dah nervous ni. Takut ditidurkan. Tuan-tuan, kita hanya sedut 21%. Bumi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, pernah dicatatkan rekod catatan oksigen di bumi pernah mencapai 35%. Dan bila 35% tuan-tuan, dia sesuai untuk survival objek dan makhluk-makhluk besar. Maka zaman tu terjawab kenapa Jurassic Park, kenapa binatang yang dinosaur yang besar boleh hidup zaman sebelum Nabi Adam, sebab oksigen 35%.
Dan zaman oksigen 35%, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, akan diulangi dan akan berulang pada zaman akhir zaman nanti. Ada 3 makhluk besar yang akan muncul. Yang pertama Al-Masih Ad-Dajjal, yang kedua Dabbatul Ardi, yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj. Depa ni geng-geng heavy duty. Kenapa depa tak keluar lagi? Sebab bumi masih lagi 20%. Bila suhu meningkat, kajian sains mengatakan bahawa suhu ni akan menolak oksigen sehingga mencapai is increasing sampai bila 35% makhluk ni akan keluar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jangan main-main. Jadi tuan-tuan kena pastikan oksigen jangan meningkat. Meningkat oksigen, habis Dajjal keluar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, sifat oksigen ni apa? Oksigen ni dia ada pro and con. Yang pro dia apa? Oksigen lah, pernafasan kita. Yang con dia membantu pembakaran. Tuan-tuan, kalau rumah kita terbakar, tuan-tuan jangan ambil ayak siram direct. Memang lagi mencurah-curah. Sebab apa? Dalam ayak ni dia ada O2. O2 ni membantu pembakaran. So nak buat apa? Ambil kain, celup ayak, kain tu yang simbah, baru api padam. Sebab tu bomba dia tak mulakan dengan ayak, dia mulakan dengan gas kering. Sebab air membantu pembakaran. Simi dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Oksigen dalam badan kita 21%. Tuan-tuan, kita bila perlukan oksigen, kon ni maksudnya apa? Nilai sampingan, bukan kekurangan ya. Sebab Allah yang buat pasti tak berkurang. Dia tak ada kelemahan. Cuma side effect kepada oksigen, bila kita ada oksigen yang cukup, badan kita akan menua ataupun penuaan. Sebab tu, siapa yang nak awet muda macam Ustaz Manis, siapa yang nak awet muda tuan-tuan, dia akan carilah objek dan makanan yang ada nilai unsur antioksidan. Buah, raspberry, yang ada antioksigen, dia boleh melambatkan penuaan. Okey, tak mau cerita yang tu. Okey, tadi saya kata bumi ni, rupanya makhluk-makhluk dahsyat yang besar dah ada ni, pernah wujud geng-geng Dajjal. Adik-beradik dah, sepupu sepapat, tapi mati sebab oksigen mengurang. Zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Beza zaman 1600 tahun. Dalam tempoh 1600 tahun tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa antara zaman yang paling canggih di dunia adalah zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. 1600 tahun hidup long lasting. Long ranger, long lasting. Umur paling panjang zaman Nabi Nuh 950 tahun. Zaman 1600 tahun tuan-tuan, umat yang ikut Nabi just only 83 facts of person only. Tuan-tuan bayang 1600 tahun punya dakwah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun ni dakwah, 83 orang yang mai kuliah. Hui, kita tak boleh bayang macam mana perasaan Nabi Nuh. Mengajak 950 tahun, budak 83 orang masuk Islam. Simi dan muslimat Allah. Dan ketika itulah tuan-tuan, Nabi Nuh, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad adalah senior nombor 1 Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, iaitu umat yang Nabi yang paling hebat cabarannya, asyaddul bala. Sebab apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad, sebab zaman Nabi Nuh adalah umat dia musuh. Tuan-tuan, Rasul Ulul Azmi kan ada 5 kan? Senior Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 orang. Daripada 5 orang ni tuan-tuan, 4 junior, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Siapakah musuh mereka? Musuh mereka adalah tokoh. Nabi Ibrahim lawan Namrud, Nabi Musa lawan Fir'aun, Qarun, Nabi Isa lawan Herodes, Sanhedrin, Nabi Muhammad lawan Quraisy, Yahudi. Nabi Nuh tidak ada tokoh, tapi dia ada umat yang ketegak, yang biadab, yang kurang ajar.
berdepan dengan semua umat. Hanya 83 orang yang follow Nabi. Okey, kajian ulama mengatakan kenapa umat Nabi Nuh ni memulakan episod penderhakaan, kemusyrikan, kesyirikan dan episod sihir pertama, berhala pertama berlaku zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam surah Nuh ayat 23, apa kata Allah? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 berhala yang dicipta permulaan di atas muka bumi oleh umat Nabi Nuh, punya kurang ajar dan biadab. Wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ini nama-nama berhala. Saya tak perincikan kat sini sebab saya rasa tajuk ni dah bincang. Walaupun nama berhala ni berasal daripada nama orang-orang soleh. Okey, daripada berhala ni tuan-tuan, diciptalah sihir demi sihir. Maka zaman tu tuan-tuan, sihir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam tuan-tuan mencipta teknologi. Tuan-tuan, dalam catatan rekod oleh Firaun. Tuan-tuan boleh Google. Rasanya benda ni ada dalam Google. Saya pun tak pasti. Rasanya ada. Tapi catatan kajian saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan cek dalam catatan Firaun Khufu dalam piramid, dituliskan tuan-tuan, kalau tuan-tuan search aeroplane inside piramid, kapal terbang dalam piramid, logik tak? Tak logik. Tapi Islam bukan agama logik. Nak bagi tahu tuan-tuan, teknologi zaman Nabi Nuh ni dah mencakar, mencabar dan melebihi zaman kita. Sebab tu dikatakan tuan-tuan, antara pendapat, walaupun tidak ada hadis, antara pandangan UFO pernah wujud zaman Nabi Allah. Sagi viral pula pernah wujud zaman tu. Disebut tuan-tuan ni aeroplane inside pyramid. Tuan-tuan cek. Yang tulis catatan ni adalah Firaun Khufu pada catatan 2406 sebelum Masihi. Firaun yang tulis catatan ni, dia menerima fakta bahawa zaman Nabi Nuh dah ada teknologi. Jawapannya, kenapa umat Nabi Nuh hancur, rosak, hanyut, larut, tak ada akidah, meninggalkan Nabi, mencabarkan Nabi? Sebab zaman tu zaman yang canggih teknologi. Semakin canggih teknologi, manusia semakin nilai hilang Tuhan dia. Maka terjawab signal dan key point saya bagi kenapa umat akhir zaman akan ikut dan sembah Dajjal. Sebab Dajjal datang bersama dengan teknologi, dan teknologi itu adalah sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan teknologi ni adalah pada zaman Nabi Nuh. Dan bismillahirrahmanirrahim, Nabi pertama yang cerita tentang umat, pada umat dia tentang Nabi, tentang Dajjal, anid Dajjal, al-anzara liqaumihi anid Dajjal. Seorang Nabi yang mula-mula cerita tentang Dajjal kepada umat dia adalah Nabi Allah Nuh AS. Maka pandangan pertama mengatakan bahawa Dajjal adalah umat Nabi Nuh, dan dia akan bawa teknologi itu pada akhir zaman ini. Dan sekarang dia belum muncul. Sebab apa? Sebab kembali kepada oksigen tadi, Allah tak izin. Makhluk besar, oksigen tak cukup. Dia bangkit tuan-tuan, oksigen dia absorb habis hanyut. Teman-teman ustaz mana hak comel-comel ni, tinggal apa? Terala ni pun tinggal tulang lah. Dia kata kat diri sendiri tak apa kan? Dia kecam diri sendiri tak apa, halal. Orang lain jangan kata, saya kata tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia absorb habis oksigen, kita tinggal apa tuan-tuan? Tinggal karbon dioksida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ini yang saya nak bagi tahu bahawa umat Nabi Allah Nuh AS adalah umat yang paling apa kita kata? Paling kurang ajar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerosakan pertama sebab teknologi, satu. Yang kedua, rosaknya bumi sebab apa? Sebab bumi berada dalam keadaan fatrah. Fatrah ni apa? Ketiadaan Nabi. Dia ada gap. Tuan-tuan, Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, dia ada zaman yang bertindan. Bertindan ni maksudnya apa? Zaman tu ada banyak Nabi.
Dan dia ada zaman yang terputus. Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, terputus. Terputus maksudnya apa? Nabi Idris wafat, tak ada Nabi. Tunggu baru keluar Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Musa nak pergi ke Nabi Isa 2500 tahun. 1500 tahun. Nabi Isa naik ke langit, terangkat 33 Masihi. Bila Nabi kita muncul? 570 Masihi. Within 33 dengan 570 tahun. Yang ni kita bincang panjang dah. 500 tahun ni bumi tak ada Nabi. Waktu inilah umat rosak. Bismillah sallallahu alaihi Muhammad. Dan sekali lagi tuan-tuan, zaman kita sudah berapa lama kita ketiadaan Nabi? Kalau nak kira Masihi, 2023 minus 570. Kalau kira Hijrah, 1444 minus 11 minus 11, sebab Nabi wafat 11 Hijrah. Jadi itulah tempoh ketiadaan Nabi tuan-tuan, 1400 tahun. Apa jadi? Umat rosak. Rosak oleh apa? Rosak oleh teknologi. Ustaz-ustaz bergaduh. Sebab apa? Zaman dulu Tok Guru mengajar, zaman dulu alim ulama mengajar, bergaduh tak? Khilaf ada, tapi tak bergaduh. Zaman hari ni pasal apa bergaduh? Ni semua ni. Tapi tak apa, ni teknologi yang diislamkan, tak apa. Kabur boleh. Maksudnya kita tak salah teknologi ciptaan manusia. Dia macam gula lah. Orang kencing manis, hang jangan salah gula tu. Gula kata hang pasal apa? Hang kena kencing manis, aku pula salah. Betul tak tuan-tuan? Apalah salah gula? Jangan salahkan garam kalau kita kena darah tinggi. Jangan salahkan gula kalau kita kena kencing manis. Dan jangan salahkan Ustaz Manis. Ustaz Manis tak bersalah kalau tuan-tuan kena kencing manis. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam. Jadi teknologi itu, tuan-tuan, is in our hand, is in our heart, is in our mind. Kita yang menentukan baik buruk. We control. Gula, we control. Marah, we control. We use and we control as wise as possible. Semida muslimat Allah. Tapi bila anda yang lose control and uncontrolled, yang tu yang jadi hanyut. Umat Nabi Nuh, mereka tak mampu kontrol sebab teknologi canggih sangat sehingga akan menafikan ketuhanan. Maka Dajjal akan keluar dengan benda yang dia keluar pada awal zaman, dengan sihir. Sihir itu bahasa kitab, bahasa moden, teknologi. Orang hak tua nampak muda, hak masam nak maneh. Yang terbaru AI. Daripada FB, IG, daripada IG, TikTok. Masih semua TikTokers. Tak tahu lepas ni tok tak tahu tok apa, tak nak keluar. Next. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, yang ni kita manfaatkan untuk Islam. Kamu boleh. Muslimin dan muslimat, nak beritahu bahawa ibu dan ayah, maka inilah sihir yang dibawa oleh Dajjal in terms of teknologi. Tuan-tuan, tadi saya kata apa? Manusia ni pernah hidup pada zaman Nabi ada banyak dan ramai. Betul, seronok lah tadi ni. Contoh, Nabi, kita tak seronok. Sebab apa? Dah lah hidup zaman tak ada Nabi. Tak pernah tengok Nabi, ya Allah, tak seronok. Logik memang tak seronok lah. Umat yang paling seronok siapa? Umat Nabi Musa. Keluar masjid nampak Nabi Musa. Pergi ke Maidin nampak Nabi Isa. Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Harun. Nabi. Ya Allah, kiri kanan atas bawah Nabi. Tuan-tuan bayang, hidup depan pergi kenuri jumpa Nabi. Tuan-tuan rasa apa? Logik akal dia, manusia akan jadi hebat, alim ulama, hang duduk dengan Nabi kot. Betul? Tapi apa jadi pada umat Nabi Musa AS? Mereka yang menyembah Dajjal, menyembah lembu emas yang dicipta oleh keturunan Dajjal. Tu terus duduk dengan Nabi. Soalan saya, andai Allah izin tuan-tuan duduk pada zaman Nabi Muhammad, ataupun Nabi Muhammad dilahirkan semula pada zaman kita, agak-agak tuan-tuan rasa tuan-tuan akan jadi baik tak? Jawab jujur. Adakah tuan-tuan akan maintain tahajud tak tinggal? Ni Nabi ada ni. Soalan dahsyat mana ni? Kebat ni. Kalau tanya saya pun saya tak mampu jawab.
Teorinya memang Nabi ada, memang tak tinggal Nabi, nak makan dengan Nabi, nak tidur dengan Nabi, nak semua dengan Nabi. Itu teori Pak Long sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi tuan-tuan? Sebab evidence Allah dah tunjuk dah. Hampa cakap pandai, ni umat aku dah buat dah contoh Nabi Musa. Pasal apa tak jadi alim ulama? Pasal apa depa tinggal? Depa mencabar Nabi, duduk dengan 4 orang Nabi. Itu tandanya apa? Kita jadi baik bukan asbab manusia. Bukan sebab manusia, tapi asbab satu. Tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal, pasal apa tak masuk Islam? Kita duk megah ya, aku ni pergi umrah setiap tahun, pergi haji setiap tahun. Buat kemas sallallahu alaihi Muhammad. Asal baik tak kira dah. Tuan-tuan, Abu Jahal dengar ayat tu, dia gelak Hampa mai setiap tahun, aku lahir duduk tepi Kaabah tu. Aku tak beriman. Tu tengah duduk tepi Kaabah hari-hari. Kita pergi setahun sekali, 2 bulan sekali. Tu boleh buat kemas dah. Abu Jahal kenapa tak terima hidayah? Duduk dengan Nabi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lahab, Abu Talib. Sebab apa? Sebab hidayah perlu dicari, bukan dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut tentang hidayah dinanti ni, satu perkongsian yang agak saya tak pasti saya dah pernah cerita ataupun tidak. Kisah yang syahdu bagi saya. Allah pilih saya untuk melalui episod ni. Hari Minggu terakhir sebelum saya meninggalkan Sabah, ada seorang abang ni, dia duduk dekat ladang permai. Ladang permai ni di hujung sempadan antara Lak Datu, Sandakan nak masuk Filipin. Dalam ladang sawit. Sebab dulu kalau jadual Ramadan saya memang banyak dalam masjid lah. Malam pertama masjid dalam ladang. Ladang tabung haji, ladang taikon, ladang, semua ladang. Saya lebih suka macam tu. Sebab orang ladang, kita orang pekan ramai ustaz-ustaz. Hak ladang ustaz-ustaz pun nak masuk. Kapiak habis dia pun siapa nak jaga? Jadi saya ambil tanggungjawab masuk dalam ladang. 6 tahun itulah jadual saya. Ada seorang tuan-tuan, seorang abang yang duk follow di mana jadual tarawih saya, di mana saya jadi imam, di situ dia akan ada walaupun 2 jam, 3 jam naik motor K5. Sallallahu alaihi wasallam. Punya yang mahal ni tuan-tuan, kenangan dan memori yang saya tak boleh ulang dan saya tak dah jumpa kat sini. Abang ni dia duduk 2 jam, 3 jam, di mana ada jadual tarawih saya, di situ dia sampai. Dia akan naik motor Y5. Dan saya rasa malu pada dia. Ya Allah, saya kata abang ni orang dia tak ada apa-apa. Kenapa dia boleh mengorbankan jasad kegelapan ladang sawit dia tuan-tuan? Saya duk fikir, saya tak buat apa, saya hanya jadi imam tarawih. Tapi bagi dia tu, hilang satu tarawih bersama Ustaz Manis. Bagi dia mungkin satu benda yang saya tak tahu apa yang dia rasa. Sehingga kan tuan-tuan, setiap tahun dia akan follow saya. Naik motor E5, sejam setengah. Ladang sawit yang gravel, tak ada lampu. 6 tahun saya duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila saya balik sini tuan-tuan, saya rasa dakwah di Semenanjung bagi saya tak ada apa pun. Bukan tak ada apa. Sebab duduk tempat saya di Lak Datu dulu, tempat yang orang tak mau pi, hujung-hujung. Saya rasa kemanisan itu adalah pada cabaran. 3 jam. Pukul 3 saya masuk, dah start masuk ladang. Buka puasa 5.55, pukul 3 dah start masuk, bertugas di imam di ladang-ladang sawit. Seorang abang ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya nak balik, nak pindah. Dan dia tahu saya nak pindah, dan saya terasa saya tak pergi kat siapa, saya tak beritahu kat siapa saya nak balik. Zaman tu tak ada WhatsApp. Jadi saya tahu dia dapat mesej saya, mana nombor saya. Ustaz, saya dengar Ustaz mau pulang sudah. Sampai hati Ustaz tinggalkan kami. Dalam keadaan kami teraba-raba mencari-cari hidayah dan Al-Quran. Saya nak jawab apa tuan-tuan? Satu. Yang kedua, ada seorang budak dengan rambut panjang, dengan zaman tu zaman pang lagi. Sallallahu alaihi wasallam, hujung 90-an, awal 2000 masih ada pang. Rambut kacak-cacak kan. Dia main dengan bertatu masjid. Saya jadi imam, saya baca Yasin setiap malam Jumaat. Dia tak berani naik masjid, dia duduk di bawah masjid tu. Masjid bawah kolong. Masjid Sabah ni dia ada 2 tingkat. Bawah tu dia panggil bawah kolong. Para bawah. Dia mai tuan-tuan, dia tak naik tapi dia duduk setiap malam Jumaat. Dia akan roja ayah ada dalam ladang, mai ambil dia 2 jam perjalanan, mai ambil akan semayang dengan saya. Tapi dia semayang di bawah. Hanya untuk baca Yasin.
2 jam ayah dia ambil dia, duduk dengan Yasin dengan saya, dia patah balik ke camp 2 jam. Tuan pernah jumpa orang macam ni tuan-tuan? Bagi dia satu mutiara yang sangat mahal. Saya nak cerita apa tadi? Benda tu berlaku episod hujung-hujung saya nak balik. Allah uji perasaan, macam mana aku nak tinggal lah satu ni. Sebab kita mulakan dakwah di sana kan. Tiba-tiba nak tinggal dalam, saya tak tahu nak beritahu. Seminggu balik, tak boleh makan, tak boleh tidur. Menangis ya. Saya rasa macam kosong. Padahal balik sini tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sejarah Ustaz Manis. Seorang abang ni, dia kata, Ustaz, bolehkah Ustaz tinggalkan sama kami bacaan Al-Quran? Ini permulaan macam mana saya boleh buat album Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kata, ya bang, saya mau pulang sudah ni. Boleh bawa Ustaz? Ustaz cakap berapa ratus saya sanggup bayar. Saya kata, abang ni sungguh kan ni? Esok selepas subuh, Ustaz tunggu depan rumah, saya mau datang ambil CD zaman tu. Saya pun terlena ada packing barang, esok nak naik flight dah, nak balik pindah dah. Jaga pukul 3, teringat kat abang tadi, bangkit rakam surah Ar-Rahman Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rakaman pertama saya secara manual menggunakan laptop home studio. Burn dalam CD. Esok lepas subuh tuan-tuan, mai sungguh daripada 1 jam 2 jam naik dengan motor lampu on off, naik EFI. Saya kata, ya Allah, saya dah terduduk dah, saya tak tahu nak cakap apa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang yang macam tu. Sebab apa? Sebab bagi dia hidayah tu benda yang sangat mahal maharnya. Orang yang dia tak pandai hargai, dia tengok ustaz, tengok alim ulama, dia tak rasa apa pun. Tapi bagi dia tu, hilang satu alim, hilang satu majlis ilmu, hilang satu masjid, bagi dia hilang segala-galanya. Itu pada pandangan dia. Dia mai tuan-tuan, saya bagi CD surah Ar-Rahman, dia bagi kat dia RM250. Saya ambil duit tu, saya bubuh balik dalam poket dia, peluk, dua-dua teriak. Saya masuk, ambil beg, terus ke airport. Itulah pemergian dan kepulangan saya yang terakhir, diiringi dengan abang tadi dengan air mata, dengan rakaman surah. Saya balik pada tu lah, baru starting saya buat album zikir Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sedikit kenangan cerita tentang dakwah ni, mahalnya mahar. Hidayah yang perlu dicari, bukan perlu dinanti. Abang tadi dia cari hidayah walaupun sanggup sejam setengah mai, gelap, tak ada lampu, jalan sawit, gravel, tidak ada jalan tanah merah. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali penutup cerita dia ni. Jadi zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam tuan-tuan, ibu dan ayah, umat dia yang paling teknologi paling canggih. Tuan-tuan, sebut tentang teknologi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu kajian. Ni zaman kita lah ni. Namanya Elon Musk, seorang jutawan Amerika. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita dia. Elon Musk ni, dia buat kajian sekarang ni zaman teknologi akhir zaman ni, tuan-tuan. Tahu tak tu kajian apa? Kajian RNR di angkasa. Pernah dengar? Kita dulu jabatan kedua pernah nak buat RNR. Kat kos kan? Kalau buat asal lagi jam kot. Saya pernah terlibat sebab saya jabatan kedua JKSB tu. Kalau saya macam lebih kurang macam ustaz angkat lah, lebih kurang lah, macam tu lah lebih kurang. Kami ada program setiap bulan atas jambatan. Nah, abang atau orang pertama naik tu. Okey, bermula daripada cacaknya tiang pertama sampai siap. 2 tahun setiap malam Jumaat, bos akan ambil Tan Sri Sulaiman Mahbub, CEO JKSB. Ambil saya tuan-tuan, program dekat KL. Dia ada office dekat sini. Bila jambatan siap, dia dah pindah ke Damansara. Setiap malam Jumaat kami kenduri tahlil, doa selamat, durian atas jambatan. Ketika tiang tak ada jalan, jalan tar tak ada lagi, duduk tu memang angin main terasa lah. Sebab tu bila perasmian malam tu, jadi saya ni antara VIP lah konon-konon meraihkan JKSB. Sebab apa? Jambatan tu kira adalah sedikit jasa saya yang tak seberapa. Baca Yasin setiap doa selamat sampai jambatan tu siap. Jadi tuan-tuan naiklah dengan selamat sebab saya dah baca doa lah. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Elon Musk dia pernah buat, seorang jutawan Amerika, dia buat sedang mengkaji ni transit RNR di angkasa. Ni nak abang kata zaman fitnah sihir teknologi. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, contoh kita pergi US 21 jam, 22 jam. Ketika kapal naik take off, duduk di atas dan bumi berputar. Bila bumi berputar dan beredar,
ketika itu kapal itu akan turun. Daripada 1 jam ketika Amerika, kita US kan, bila bumi kan berputar, US tu duduk di bawah kapal itu akan turun, landing daripada 1 jam tinggal 3 jam. Itu teknologi yang sedang dibincang dan sedang dibina oleh Elon Musk. Tuan-tuan, saya dengar benda tu Sallallahu Alaihi Muhammad bila mengkaji zaman Nabi Nuh, saya rasa tak pelik. Sebab zaman Nabi Nuh lagi dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, ulama akhir zaman Sallallahu Alaihi Muhammad, dia kata apa? Nak tahu kita ni teruk tak teruk, tunggu 100 tahun lagi. Sebab apa tuan-tuan? 100 tahun lagi kita akan sama dengan tempoh umat Nabi Nuh. Nak tahu rosak tak rosak umat tu, tunggu 100 tahun lagi. 1600 tahun. Sekarang 1500 tahun. Sebab apa tuan-tuan? Macam nak kira? Nabi lahir 570. Kita sekarang 1444 dan nak menghampiri 15. So 1500 tahun. Sallallahu Alaihi Muhammad. So plus 100, 1600 sama dengan umat Nabi Nuh. Sebab tu kita sedang menghampiri teknologi zaman Nabi Nuh. Sebab menghampiri 100 tahun. Sebab tu US, Yahudi, dia buat HRAAP hub. Dia boleh bom kat mana dia suka, dia boleh buat gempa bumi kat mana dia suka. Itulah zaman yang dikatakan sihir yang dibawa oleh Dajjal zaman Nabi Nuh dulu, dibawa semula oleh ejen-ejen proksi Dajjal menggunakan teknologi dan sihir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, andai katalah kita bertemu zaman Dajjal. Siapa yang pernah jumpa Dajjal? Yang pertama disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, namanya sahabat Nabi daripada Nasrani, dia masuk Islam. Ini pun cerita best tuan-tuan. Satu hari, saya rasa Ustaz, saya yakin tuan-tuan pun selalu dengar dah cerita ni, tapi mungkin dengan penyampaian yang berbeza. At-Tamim Ad-Daus Ad-Dari, seorang sahabat Nabi, dia asal Kristian, Nasrani. Depa nelayan 30 orang. Ni zaman Nabi ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Depa jumpa Nabi, dia bagi tahu tentang kami jumpa dengan Dajjal. Nabi waktu tu tidak pernah melihat Dajjal, dan selepas itu Allah mengizinkan terbuka hijab, Nabi melihat. Saya tak perincikan bab tu. Okay, cerita tadi. Dia kata, macam mana engkau memulakan perjalanan sampai jumpa Dajjal? Tuan-tuan dengar elok, sebab ada kaitan dengan kita. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kami memulakan perjalanan dan pelayaran, starting point dia daripada pelabuhan perairan Yanbu. Tuan-tuan search Yanbu, keluar dari Madinah, Wida, habis ziarah nak pergi ke Mekah buat umrah, tuan-tuan akan jumpa belah kanan. Dia ada simpang exit kanan Yanbu, Wainun pula dah. Melayu habis campur habis. Wainun. Rumi Jawi. Nampak sangat lapak Yanun Ba'ain ataupun YANBU koma. Daripada situ tuan-tuan jaraknya 200 meter. 200 kilometer. Dia bila tersusun ni bahaya bila rakam ni kan. Orang ambil ustaz ni sesak ni 200 meter. Mana logik? Viral terus. Tu teknologi ni kadang rakam ni ada pro and con lah kan. Untuk orang tak boleh follow, tapi bila kita tersasul memang habis. Surah Allah terus tuan-tuan. Satu zaman dia memusnahkan karier seorang asatizah teknologi ni. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Sallallahu Alaihi Muhammad kat mana tadi? Okey. Kami keluar 30 orang dan kami heading ke timur. Starting daripada pelabuhan tu, perairan. Tuan-tuan, bila saya sebut perairan Laut Madinah, tuan-tuan pernah terfikir, Ustaz, kami duk pergi umrah mana ada Laut Madinah? Itulah laut dia. Tapi 200 kilo keluar Masjid Nabawi, keluar Madinah, heading ke west. Ke barat, tuan-tuan akan jumpa 200 kilo sampai perairan Laut Merah. Di situlah pelabuhan geng Tamim Ad-Dari ni, 30 orang. Mereka heading keluar daripada ni semenanjung Tengah Arab, sini India, sini timur. Mereka heading keluar Laut Merah ke kiri menuju ke timur. Ini penceritaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tuan-tuan, ketika menuju ke timur, sebab apa saya highlight menuju ke timur dan kenapa mereka menuju ke timur? Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang jalan baru dengar elok. Sebab kita bangsa timur. Adakah geng dia pun nak main kat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebab itulah tuan-tuan, kenapa Alfonso Lopez de Esquerra, siapa lagi? Vasco da Gama, kenapa mereka attacking semua target bangsa timur? Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muslimin dan muslimat yang itu mungkin perbincangan akan datang. Okey. Kami sampai satu pulau. Pulau ni dia banyak coral. Tuan-tuan, kepulauan di dunia dia ada dua. Kalau fakta saya salah, tuan-tuan betul kan. Satu pulau yang mati, yang pasang, turun-turun pasang terus. Pulau mati dia panggil. Yang kedua, kepulauan yang banyak coral. Coral ni apa? Hidupan laut, terumbu karang, apa lagi? Tapak Sulaiman. Yang banyak-banyak tu lah hidupan-hidupan yang cantik-cantik, yang orang pergi scuba diving. Sebab tu orang tak pergi scuba diving di Atlantic Ocean sebelum orang tak pergi belah sana. Kat mana tuan-tuan? Belah timur. Sebab belah kita penuh dengan lautan yang banyak koral, termasuk tempat saya, Mabul, Sipadan seumpamanya. Nak pergi jom. Berjadi sekali. Muslimin dan muslimat, maka sampai di situ mereka bertemu dengan satu kepulauan, dan pulau ni dia cerita kat Nabi tidak boleh didiami dan dihuni serta ditumbuhi oleh mana-mana makhluk termasuk pokok. Dan disitulah kami bertemu dengan dua. Satu makhluk Al-Jassasa, yang kedua penjaga Dajjal. Yang kedua adalah Dajjal Al-Masih yang akan bawa teknologi sihir akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata apa? Wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ketika kami turun, kami tak jumpa sebarang tumbuhan, dan pakar geologi, geofizik, pakar kaji bumi, pergi cari tuan-tuan, kat mana pulau yang tak boleh tumbuhan tanam, tak boleh tumbuh. Di situlah, kat mana tumbuhan tak boleh naik, kat situlah katanya Dajjal. Maka di situlah tuan-tuan, antara pandangan, ini bukan hadis, antara pandangan kajian akhir zaman adalah antaranya di Pulau Socotra, daripada Yaman menuju ke kita. Dan di situ memang semua saintis cuba masuk, ada je halangan, sampai sekarang tak ditembus. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan jangan kata saya mengatakan confirm kat situ, tapi ciri-ciri sekarang takat ni dijumpai di situ. Tuan-tuan search. Sebab apa? Sebab di situ ditemui tumbuhan dan juga pokok tak boleh tumbuh. Jadi tuan-tuan, sekejap lagi balik rumah masing-masing, cuba tanam pokok. Kalau esok pokok tu mati, mungkin belakang rumah tuan-tuan ada Dajjal. Boleh tahu tu? Ustaz, pokok mati Ustaz. Pindah. Dajjal. Rupanya hang tak siram, tengah panas memanglah pokok mati. Buat kaliut tu balong. Okey. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Jadi poin akhir saya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ketika Dajjal pernah tanya, saya ending kat sini ada 4 soalan nak beritahu bila signal aku nak keluar. Okey. Dajjal tanya, out of 4 questions. Soalan pertama, adakah tasik Galilee Lake sudah berkurang airnya, sudah kering airnya? Maka Tamim Ad-Dari 30 orang nelayan ditanya dan disoal oleh Dajjal. Dajjal kata apa? Kurang lagi, air tu kering lagi, tasik tu. Tasik Galilee kat mana tuan-tuan? Hari ini di Palestin. Kalau tuan-tuan type Google Map, tak keluar. Dia keluar Israel. Sebab Yahudi dah demolish, dah eliminate, dah musnahkan nama Palestin dalam Google Map. Punya kerajaan. Bismillah Allah. Mana ada Palestin? Israel sekarang. Tuan-tuan cuba cek tak? Jalan baru ada lagi dalam Google Map. Ada kan? Takut start doing. Keluar Israel. Jalan baru keluar Israel. Sudah. Jadi kalau ada tu alhamdulillah lah. Maksud Dajjal tak kacau lah kan. Okey, kat mana tadi? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hilang lah. Okey. Jadi dia tanya apa? Tasik Galilee di Israel, adakah dah kering? Dia kata ayat masih ada. Tuan-tuan saya ringkaskan, hari ni soal Nabi Muhammad, tasik Galilee ni tinggal 50 meter kedalaman dia. Dan dia berkurang setahun 1 meter. Okey, baki 50 meter hari ni di catatan terkini, rekod catatan baru kejohanan. 50 meter, setahun 1 meter. Maksudnya berapa baki air tu akan kurang? Matematik kat situ. 50 tahun. Bila 50 tahun tuan-tuan mencukupkan usia bumi ni, usia umat Nabi 1500 tahun. Sebab kita 1444. Plus minus 50 is almost 1500. Dan itu bertepatan dengan sebuah hadis pandangan Imam Ahmad, usia umat Muhammad tak boleh mencapai dan tak boleh more than 1500 years. Dan ketika itu Dajjal akan muncul.
Dan petunjuk Tasik Galili tu memang betul. Tak percaya, esok bungkus baju kita pakat pergi tengok. Setahun semeter. Dan ayak tinggal 50 meter. Secara logik akal 50 meter lah. 50 tahun. Sebab setahun 1 meter. Wallahu ta'ala. Bismillah dan bismillah. Jadi teknologi yang ada hari ni, kerosakan umat makin rosak, makin jahil, makin sesat, makin hanyut, makin larut sebab teknologi makin canggih. Masa semakin hampir 1500, seolah-olah dia punya signal tu menambah. Signal tu dia kuat. Umat 1500, teknologi makin canggih, umat makin rosak, sihir makin hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dajjal takkan keluar selagi mana bumi ni akan kembali rosak. Dan itulah ciri-ciri kerosakan yang sedang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang saya sebut tadi, kalaulah betul Elon Musk tadi, jutawan, dia nak memendekkan masa. Dan itulah ciri-ciri Dajjal. 1 detik 60 kilo. Sak. Kalau betul lah, andai benar kita terima pandangan Pulau Socotra Yaman tu menuju ke timur, cuba cek tuan-tuan, tag Google Maps lagi, dia pada jalan baru ni berapa kilo? 1 detik 1 saat 60 kilo. Tuan-tuan kira berapa lama Dajjal akan sampai ke jalan baru? Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak beritahu bahawa tak ada masalah. Dia punya kedekatan tu, maksudnya sebab tu kita rasa masa makin pendek. Sebab apa? Sebab teknologi sihir yang dibawa oleh Dajjal, hak jauh akan terasa dekat, hak lama akan terasa sekejap. Itu sihir dia. Dan sihir terakhir yang dibawa oleh Dajjal banyak tuan-tuan. Saya tak, sebenarnya tajuk Dajjal ni bukan perinci, dia panjang. Ni saya sebut layang-layang aja. Salah satu Dajjal sallallahu alaihi wasallam, dia akan menggunakan tangan dia seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab tu Nabi Isa pasal di cross, sebab mukjizat Nabi Isa, bila dia bertemu tangan macam ni, mukjizat tu akan berlaku. Makanan turun dari langit, hak mati hidup balik, hak gauk hilang, sakit lutut. Pak cik tiba-tiba andai katalah bertemu Dajjal. Assalamualaikum pak cik. Dajjal bagi salam. Awak jalan sengit-sengit ni, tak tahulah Dajjal oi. Sakit lutut lah main saya nak tengok, saya nak mus tengok. Dia main, dia pegang tuan-tuan, hilang sakit lutut, hilang gauk, go out, go in, check out, hilang tu. Agak gok tuan-tuan, adakah tuan-tuan akan follow dengan dia ataupun tuan-tuan nak tinggal macam tu? Dajjal pergi hilang gauk kot, takkan tak ucap terima kasih? Takkan terima kasih saja. Fattabi'uni, ikut dan beriman, sembah saya sebagai Tuhan, sebab saya dah bantu pak cik. Jangan main tuan. Saya pun tak berani. Selalu semua. Jadi tuan-tuan yang sakit lutut tu tak apalah, teruskan sakit lutut tu. Okey, jangan tak lega pun tak apa. Lega lagi habis kita akan sembah Dajjal. Jadi saya kira cukuplah sekadar ini. Saya sebenarnya tak nak sihat sikit. Tadi ingat tadi ni setengah jam lah. Nak share pula. Okey, jadi sekadar itu pun maaf. Kesimpulan dia tuan-tuan. What is the khulasah, conclusion yang kita boleh ambil? Maksudnya, bila apa sahaja teknologi yang lahir, hadir, muncul, macam saya katalah tadi lah, AI, tak tahu lepas ni apa pula. Lepas TikTok ni kita tak tahu benda apa lagi. Bila keluar benda baru teknologi ni, tuan-tuan jangan sonok dulu, jangan rasa excited sangat. Sebab teknologi tu menghampiri sihir. Saya taklah kata benda tu sihir, tapi sihir dalam bentuk teknologi tu yang bahaya. Cuma nak buat macam mana? Layan juga, tapi dalam sambil berzikir. Tengok TikTok, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil layan teknologi, sambil zikir untuk mempertahankan iman, membentengkan kita daripada, jangan hanyut dan larut. Layan, guna, main, tapi jangan hanyut dan larut dengan zikir sebagai benteng. Itu je. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian
dan pengembaraan ilmu dan jiwa malam ni. Mudah-mudahan Allah jaga saya, Allah jaga tuan-tuan. Doakan saya esok akan terbang ke Langkawi. Esok lusa ada khutbah khas tajuk 5. Menerobos 7 petala angkasa syurga. Jadi 3 hari saya akan berada di Langkawi. Doakan perjalanan. Tak suka kapal Ustaz ni rupanya. Okay, kebetulan memang ada program di sana. Jadi insya-Allah, dan juga saya jemput ibu-ibu dan ayah-ayah pada hari Sabtu juga di macam mana dia? Penang International Arena, Batu Arena kan? PICCA kan? Penang International Batu Arena di Jalan Ampang Jajar, Mak Mandin. Batu tu. Saya dengan Ustaz Kazim akan berforum di situ. Balik Langkawi terus pergi forum. Jadi insya-Allah sallallahu Muhammad saya jemputlah sebab di hujung forum tu ada persembahan saya, penutup persembahan selepas forum nanti di Pika International Batu Arena selepas insya hari Sabtu ni. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa du'aan maqbula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.